So saya sambung balik struktur ayat dalam Korea. Jadi dalam mana-mana bahasa ada struktur dia masing-masing. Macam kita bahasa Malaysia BM, struktur kita Salimah contoh makan. Ayat ni dah sempurna. Dah sempurna kan? Ini paling minimum. Dia ada subjek. Ni kita panggil subjek. Dan ini adalah kata kerja. Kata kerja. Subjek ni daripada nouns Nah, ni noun, kata nama ni. Kata nama datangnya daripada untuk subjek. Untuk sini kata nama. Kat sini merujuk Salimah ni sebagai subjek dalam ayat ni. Okey. Jadi sekejap saya nak tengok line okey tak okey. Harap okey dah. Alright. Okey. So, ada subjek, ada kata kerja ataupun verb. Dalam bahasa Inggeris kita panggil verb. Okey, ni banyak kita akan pakai dalam perbualan, dalam membuat ayat nanti kita banyak kena tahu apa dia subjek, apa dia verb. Okey, iaitu kata kerja. Jadi ini biasa. Maknanya dalam satu ayat sekurang-kurangnya mesti ada satu subjek yang kita nak ceritakan ataupun nak jadikan topik dia dan apa dia punya verb ataupun adjektif. Salimah cantik. Contoh. Okey, sama ada verb ataupun adjektif, kata sifat. Adjektif, kata sifat. Okey, ini struktur ayat biasa dalam bahasa kita. Dan bila kita nak panjangkan, kita nak lebih menarikkan ayat ini, kita akan tambah Salimah makan ikan. Okey, jadi kita akan tambah ikan ni sebagai apa? Ikan ni dalam ayat dia merupakan objek. Objek. Okey, Salimah makan ikan. Kita ada verb, kita ada objek. Objek ni pun datangnya daripada kata nama. Kata nama. Ikan kan kata nama, kata nama. Okey. So ini adalah struktur dalam bahasa Malaysia. Bagaimana dalam ayat bahasa Korea pula? Okey, kita tengok Okey. So dalam bahasa Korea, saya tulis dulu Salimah makan ikan. Okey. Kita ada subjek dekat sini yang merupakan kata nama kita kena tahu ini kata nama. Lepas tu kita ada verb. Okey, lepas tu kita ada objek. Kata nama juga. Objek. Okey. So, kalau dalam Korea macam mana? Kalau dalam Korea dia terbalik. Dalam Korea ada dua grammar yang kita kena tahu. Dua jenis grammar. Okey. Dua grammar yang paling kita kena faham. Yang pertama, marker. Penanda. Ada yang panggil dia partikel. Partikel. Tapi Sam suka panggil dia sebagai penanda. Penanda apa ni Sam? Penanda untuk kata nama. Ini penanda untuk kata nama. Macam mana kata nama? Ni tadi Salimah ni kata nama kan? Ikan kata nama. Okey, apa lagi kalau katakan barang-barang apa, objek apa, semuanya kata nama. Jadi, marker ni akan digunakan untuk tanda kata nama ni. Itu kemahiran pertama yang akan kita belajar dalam bahasa Korea. Mana-mana permulaan mesti kita akan belajar tentang penanda ni. Subjek, kita kena tandakan dia sebagai subjek sebab dia kata nama kan. Verb perlu tanda tak perlu sebab dia bukan kata nama. Ikan kata nama. Jadi kita kena tanda dia sebagai objek bila kita nak jadikan dalam ayat Korea. Okey, ingat yang pertama kita akan belajar kemahiran menandakan kata nama mengikut apa? Mengikut kedudukan dia. Kalau dia subjek, pakailah penanda subjek. Kalau objek, pakailah apa kita panggil? Marker objek. So Sam tambah katakan kat sini kan. Ni nak bagi betul-betul faham ni. Okey, fokus Fokus. Sekejap. Benda yang sama juga Salimah makan ikan di rumah. Contoh makin panjang ayat kita kan. Makin panjang
Tapi dalam Korea masih lagi mengikut struktur undang-undang dia. Bukan undang-undang lah, maknanya grammar ni apa yang kita kena faham Korea, kita kena tandakan kalau dia kata nama. Okey, mana kata nama? Salimah ni kata nama. Dia sebagai apa? Subjek. Jadi bila Salimah ni jadi kata nama, sebagai kata nama untuk subjek, kita akan tandakan dia atau iga. Ini ada dua versi, ada dua jenis. Nanti kita akan belajar. Jangan risau. Kita ada pernah dengar chonen kan? Ini nen. Nak menunjukkan sebagai apa? Sebagai subjek. Okey? I kan? I itu adalah kata nama. Tetapi nak menyatakan saya sebagai subjek dalam ayat itu, dia kena tandakan dengan ni. Okey? Ini untuk subjek. Kalau untuk objek, penandanya adalah dengan rel. Dengan rel. Jadi kalau kita tahu ayat kita itu kata nama tersebut sebagai objek, kita kena tandakan dia. Itu Korea. Kita tak payah tanda kan? Bahasa Malaysia tak payah tanda-tanda. Korea dia kena tanda. Ya ini kena tanda nanti dengan dengan rel. Yang ini tadi dengan nen. Sebab ini adalah objek. Okey, mana lagi kata nama? Rumah. Rumah kata nama kan? Jadi yang ini nak tanda apa? Kita Salimah makan ikan di rumah. Ini tempat. Tempat. Tempat kan? So, dalam Korea ada dipanggil tempat location, place marker. Place marker. Dipanggil air. Kalau kita dengar Korea sebut air tu, itu adalah penanda untuk menyatakan kata nama ni sebagai tempat. Itu bezanya bahasa Korea ni. So, dia kena tandakan. Jadi, bila kita gantikan dalam ayat Korea, kena tandakan. Salimah ni kena tandakan dengan marker subjek. Ikan ni kena tandakan dengan marker objek. Rumah ni sebagai tempat, kita kena tandakan dengan marker tempat. Boleh saya dapat respon? Kalau clear, nombor 1 please. Kalau ada soalan, silakan. Unmute dan tanya soalan. Nozi clear Thank you. Zurina clear. Tulis dekat chat box. Okay, Lin. Thank you. Lagi satu. Faiz mesti clear, Faiz. Faiz, okay. Okay, saya padam yang ni sementara ni. Okay. So, katakan kita tukar dalam ayat Korea. Macam mana kita nak jadikan dia kepada dalam ayat Korea? Salimah. Tak payah tambah H bawah ya. Kalau tambah jadi Salimat jadinya. Kalau ni kita tambah ni jadi apa? Salimat kan? Jadi pastikan walaupun H dekat sini, kita jangan ikut tulisan. Kita ikut bunyi. Kalau tambah ni jadi Salimat. Kenapa T? Ni Hiat. Hiat nama dia apa? Hiat kan? So kalau Pacim, dia jadi T. Nampak tu? Ni kita. Jadi pada hati-hati bila menulis daripada bahasa asing kepada bahasa Korea, jangan ikut tulisan, ikut bunyi. Jadi paling dekat Salimah. Salimah. Kalau nak he, Salimah he. Okey, bergantung pada kita lah. Sebab ini bukan ayat standard Korea. Nama kita nak tulis macam mana, kita punya pilihan. Okey, Salimah. Okey, Salimah ikan. Sengson. Ni ikan Sengson. Rumah chip. Ni Sam susun. Salimah Sengson chip. Dan ini semua kata nama, betul? So bila dalam Korea kita kena tandakan dia, barulah orang Korea faham. So Salimah nen. Ini yang pertama kita akan belajar dalam unit 2 nanti nen. Nak menunjukkan apa? Dia sebagai subjek. Sengso nel. Sengso nel. Ini kalau kita dengar Korea, mesti dia akan berhenti di marker-marker ni. Okay, chonen. Dia akan berhenti nak menunjukkan dia sebagai subjek. Mesti dia akan berhenti sekejap. Dia pause untuk setiap sebutan dia tu. Okay? So, Salimanen, Sengso nel, Cibe. Nampak? Cibe. Chip rumah. Tapi ni untuk apa? Nak menunjukkan kata nama rumah ini sebagai place marker. Sebagai tempat. Tempat apa? Tempat Salimah makan. Makan apa? Makan ikan.
Nampak so saya harap ini perbezaannya, dan inilah yang kita kena tanamkan dalam fikiran kita. Bila kita susun ayat, kita boleh letak macam ini. Yang penting adalah marker dia. Marker dia. Okey. Saya makan ni tak lebih. Okey. Yang ini adalah grammar yang kedua. Ingat grammar yang pertama apa? Kemahiran kita untuk menandakan setiap kata nama ni dengan apa? Dengan marker. Itu kemahiran grammar yang perlu kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah verb ataupun adjektif. Yang ini merujuk sebagai ending sentence. Ending sentence. Jadi grammar yang kedua adalah kemahiran kita untuk menjadikan grammar ini ataupun status ayat kita ini sebagai apa di ending sentence. So yang ini akan jadi last kali adalah verb. Verb ataupun adjektif. Mesti di hujung. Bahasa Korea last kali mesti verb ataupun adjektif. Depan ni semua kata nama. Itu bezanya. Jadi macam Sam bila nak translate ataupun jadi interpreter kan, dulu Sam jadi interpreter. Bila dia bercakap, Sam kena dengar sampai hujung. Barulah Sam faham, oh dia makan rupanya. Kalau dia kata Salimanen sensonel cibe poroyo contohnya. Dia memasak, oh memasak yori contohnya. Salimanen sensonel cibe yori heyo. Oh memasak. Jadi baru Sam tahu apa dia buat. Last kali barulah Sam faham. Ingat dalam Korea yang penting adalah last kali untuk kita tahu apa dia punya verb dia, aktiviti dia. Baru kita boleh translate kan. Jadi Korea ni dia kena tunggu sampai hujung. Barulah kita boleh jelas apa yang nak disampaikan. Okay. So yang ni sekejap lagi. Sam akan masuk yang kedua. Yang pertama kita cerita tentang bagaimana kata nama ni disusun. Okay. Mesti ada marker dia. Penanda-penanda dia. Okay. Alright. So setakat ni okey lagi? Boleh saya dapat respon? Kalau okey tulis nombor 2. Okey, Lin tanya, Sam, tempat nak pakai ESO? Very good, Lin. Okey, ESO, Lin, salah satu daripada place marker juga untuk apa? Untuk aktiviti. Okey, place marker ada 2. Itu nanti kita akan belajar. Unit berapa? Unit 5 nanti. Unit 5 kita akan belajar. ESO adalah place marker, sama macam tetapi bezanya apa? Bezanya adalah ESO untuk aktiviti. Contohnya kalau macam ni kan, makan. Yang ni sepatutnya ESO. Nak menunjukkan berlakunya sesuatu di. Dalam bahasa Malaysia ni di. Di. Kan kita ada di ni. Dalam Korea, dia diletakkan di ending kata nama tersebut. Di. Okey, ada 2 place marker. Satu satu ESO. Ni untuk apa? Ni kalau bahasa kita ke. Hakyoe kayo. Pergi ke sekolah. Itu kita pakai Itu unit 5 nanti kita belajar insyaAllah. Alright? So, nampak tu kepentingan kita adalah kemahiran kita nak memilih marker yang sesuai mengikut keadaan ayat tersebut. Okey, Lin? Boleh faham, Lin? Jelas ke apa yang saya terangkan? ESO nanti unit 5 kita belajar. Dengan Okay? Very good. Okay. So, Sam, cuba bagi satu soalan. Okay. Soalan Sam. Siapa yang nak tengok video very good rasanya boleh jawab dah. Sekiranya Sam tukar kedudukan chip dekat depan. Okay, Sam tukar kedudukan chip di depan. Sengson di hujung. Salima di tengah-tengah. Salima Sengson. Sam ubah Sam ubah, tetapi marker Sam tak ubah. Ci beso tempat Salimanen Sengsonel makan mogo. Okay, mogoyo. Ending sentence nanti Sam tekankan. Saya nak cerita yang tentang okey, rakan kita dah masuk seorang lagi tentang penanda marker tadi. Okey, soalan Sam. Adakah nombor 1 dengan nombor ni
dia punya maksud dia sama. Kalau sama tulis X, kalau sama Y, kalau tak sama X. Cuba tulis dekat dalam chat box. Kalau sama maksud Y, kalau tak sama X. Okay, Zalina, thank you. Zurina kata Y. Zurina, kenapa sama Zurina? Elin pun kata sama. Boleh Zurina bantu Sam? Sebab ending dia kat hujung, so dia betul lah. Ending maksudnya mana tu? Dia punya penanda. Makan, okey. Makan tu okey, memang betul di hujung. Tapi dekat sini, kedudukan dah lain. Salimah dan berdua. Salimah, ikan, rumah. Tetapi sekarang ni saya tukar. Rumah, Salimah, ikan. Tak kisah janji marker dia betul. Okey, itu jawapan yang saya dengar Zurina. Terima kasih. Okey, macam Zurina kata tadi, dalam bahasa Korea, kata nama ni, dia ada penanda dia kan. Jadi penanda ni dah betul, dia letak dekat mana-mana tak ada masalah. So contoh, Sam letak rumah ni di depan. Tetapi marker yang sama, orang Korea akan tahu, oh ini adalah tempat. Bukan cerita tentang rumah makan Salimah, tak. Okey, kalau kita susun berbeza kan bahasa kita kan berbeza, katakan rumah dekat depan kan. Rumah makan ikan di Salimah. Orang semua pening kepala. Takkan rumah makan dekat Salimah? Tak kena. Tapi Korea, selagi marker ni betul, maka betul lah ayat tersebut. Okey, Sam tukar satu lagi. Tukar kedudukan Contoh, Sam letak depan ikan. Okey, ikan Sengson nel. Masih lagi pakai objek marker. Sengson nel 집에서 Salimanen 먹어요, makan. Yang ini pun maksudnya sama. Kenapa sama Sam? Cuba tengok marker. Lagi sekali 집에서. Ni pun 집에서. Okey. Sengsonel. Salimanen. Jadi ayat bawah ni kalau cerita dengan Korea dia kata, oh mesti betul. Walaupun tak berapa susunan tu tak berapa cantik. Tapi secara grammarnya Korea faham lagi. Okey, sengsonel 집에서 Salimah 쉬는 먹어요. Betul ayat tersebut. Boleh saya dapat respon? Setakat ni faham tentang yang pertama. Zurina ada soalan? Silakan. Saya nak tanya, kalau nama memang nen kat belakang, kenapa tak pakai i? Soalan yang bagus. Kenapa kebanyakannya nama, contohnya Salimah Shinen, Zurina Shinen, kenapa nen? Okey, nen adalah marker yang pertama kita akan belajar adalah unit 2, merujuk sebagai topik marker. Jadi dalam Korea, bila kita berbincang, kita akan merujuk kepada satu topik. Contohnya, nama saya Syahril. Siapa topiknya? Berkaitan dengan saya. So itu sebabnya kita akan pakai chonen. Alright, so ada dua. Dalam Korea, bila kita cerita tentang subject marker. Subject marker ni ada dua. Okay. Squid Game, selalu akan dengar cega. Kata ni, cega. Saya juga tu tau, cega. Dia tak kata chonen. Apa bezanya tu? Dua-dua subjek. Tetapi kalau pakai ga ni, dia merujuk kepada spesifik orang tersebut. Orang lain tak boleh buat apa-apa. Spesifik. Tapi dia masih merujuk sebagai subjek. Itu kita akan belajar kemudian. Jadi, untuk sebenama, tak kisah nama ke barang ke selagi nak menjadikan iaitu berkaitan dengan subjek. Zurina, Sam jawab ke soalan Zurina? Jawab. Okay, thank you. Okay, so mana tak kisah. Barang ke apa ke selagi dia menjadi sebagai subjek, kita boleh pakai nen dengan en. Okay, alright. So, Sam padam sekejap Lagi ada soalan lain? Aina, apa khabar Aina? Aina baru masuk Kita baru nak cerita ulang kaji sedikit berkaitan dengan unit struktur dalam ayat bahasa Korea ni.
Semua clear? Kalau semua clear, saya pergi yang kedua pula. Yang kedua adalah berkaitan dengan ending sentence. Ingat bila kita belajar dalam bahasa Korea ni, yang pertama, kemahiran berkaitan dengan penanda kata nama ni sebagai apa. Okay, itu yang pertama, penanda. Yang kedua, belajar dekat mana-mana nanti kan, fokus benda ni. Oh, aku tengah belajar tentang penanda. So, kita tahu. Jadi kalau buat nota tu, kita tahu, oh ini penanda untuk apa. Yang kedua adalah ending sentence. Ending sentence. Ending sentence ni maksudnya apa? Dalam ayat bahasa Korea, kita dah cerita dah depan ni kan, Salimah ikan di rumah. Last kali mestilah verb ataupun adjective. Last kali. Selain daripada maka tadi. So, ending sentence di mana terletaknya verb dan adjective. Itu yang pertama. Yang kedua, semua bentuk keadaan ataupun apa kita panggil situasi ayat tersebut akan berubah di ending sentence. So grammar sama ada tense. Tense ni apa bahasa Inggeris kita tahu kan? Future tense, past tense. Kita ada future, past, present. Keadaan sekarang, keadaan lepas, keadaan akan datang. Jadi bila kita nak menyatakan keadaan sesuatu ayat tersebut, tense dia pun terletak di ending sentence. Jadi penting kita dengar sampai hujung. Baru kita tahu, oh ini cerita semalam rupanya. Bukan hari ini atau akan datang. Okey, saya bagi contoh. Okey. Kalau katakan ayat dia, kayo, pergi. Okey, kayo, pergi. Yang ini kita panggil sebagai present tense. Present tense. Tapi bila ayatnya tu, saya padam yang atas supaya saya boleh buat tulisan yang lebih banyak. Okey, yang pertama tentang marker. Okey, yang itu saya harap jelas. So yang kedua sekarang ni berkaitan dengan ending sentence. Ending sentence. Jadi bila kita dengar cerita Korea, oh tersekat-sekat Okey, sekejap lagi sekali saya nak tengok line saya ni. Okey. Okey setakat ni dah okey dah. Okey. Minta maaf line tersekat-sekat pula. Okey. So saya teruskan Saya bagi contoh. 저는 saya 저는 학교 sekolah nampak ni penanda. Ni ada tanda, ni ada tanda. Semua kata nama mesti ada tanda kan saya kata? Nak jadikan sebagai apa? Sebagai place marker. Dalam bahasa Melayu kita panggil ke. Nanti kita belajar. Saya ke sekolah pada. Best. Tersekat-sekat rupanya. Saya dengar pun tersekat dengar daripada rakaman SEM 1 tu. Sekarang okey dah? Okey, saya teruskan Ya Allah, lancarkanlah ya Allah internet kami. Okey. So, lagi sekali fokus Ending sentence dia sama ada verb ataupun adjective. Verb ataupun adjective kalau tengok dalam grammar ataupun dalam dictionary dia akan berakhir dengan dah. Ini kita panggil basic word ataupun root word, kata akar. Perkataan akar. Kata akar adalah kada. Dia tak membawa maksud ayat dia yang sempurna. Dia kena digantikan mengikut grammar ataupun tense yang betul. Macam ni 저는 학교에 가다. Tak betul. Tak tepat lah. Bukan tak betul dong. 저는 학교에 nak jadikan present tense. Daripada sini Okey. Internet saya
Tersokat-sokat lah pula. Okey, kayo. Kalau dalam past tense, kasoyo. Kalau dalam future tense, kalkoyeyo. Nampak bezanya dekat mana? Bezanya hanyalah hujung ni, nampak daripada kada, present tense kayo. Past tense kasoyo. Masih ada kada, masih ada ka. Kayo, kasoyo, kalkoyeyo. Okey? Jadi bila daripada ayat awal ini, root word ini, kita akan buang da dan kita akan gantikan mengikut tense yang kita inginkan. So kita boleh jadikan future tense, past tense, present tense dan sebagainya. Semuanya akan terletak di hujung. Katakanlah saya tak pergi ke sekolah. Jangan pergi tak pergi sekolah. Chonen hakyo dekat sini kita tambah satu. An kayo. Semuanya dekat ujung. An kayo. Okey? Jadi untuk kita lengkapkan pemahaman grammar yang kedua, semuanya terletak di ending sentence. Ending sentence. Dan nak jadikan dia past tense, nak jadikan macam-macam lah. Semua bentuk bentuk keadaan semuanya terletak di hujung. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Shilmun Isaya. Zurina ada soalan? Aina ada soalan? Setakat okey? Boleh faham? Zurina macam confused lagi. Okey. So, untuk membantu ini permulaan kita tak masuk lagi actual je. Kita baru nak bagi faham bila struktur Korea tu verb dengan adjective mesti di hujung. Okey. Okey. So kalau kita tengok nanti Sam kongsikan satu buku. Buku nama dia Grammar. Kejap saya cuba. Okey. So buku ini PDF lah saya akan kongsikan. Okey. Nampak dekat skrin? Okey. Ini buku ini adalah untuk okey. So kalau tengok sini, ini adalah untuk grammar. Jadi kalau kita nak faham grammar macam Sam kata tadi, cuba tengok satu-satu kat sini. Okey, ini dia contents dia. Pertama berkaitan dengan introduction of Korean language, yang itu you all boleh tahulah macam Sam kata tadi. Pertama struktur dia, lepas tu verb dengan adjective, ending sentence lepas tu connecting sentence macam mana, sentence type dan honorific expression. Kejap lagi saya terangkan. Apa yang saya nak terangkan dekat sini, kalau tengok semua tense, nampak unit yang pertama tense. Ini semua ending sentence. Nak jadikan present tense, pergi tadi kan, pergi dia akan jadi contoh kada. Nak jadikan dia present tense, dia akan jadi kayu. Okey? Tapi kat situ dia pakai nida tu kan. Sekejap lagi saya terangkan. Kalau katakan past tense, kasoyo. Kalau nak jadikan progressive tense, nampak tu ada progressive kan? Kago isoyo. Semuanya ending. Jadi bila kita dengar Korea bercakap, kita kena fokus tentang ending tu. Dia nak cerita tentang apa sama ada progressive, benda tu sedang berlaku, ataupun future, ataupun sebagainya. Okay? So ini adalah untuk yang pertama tense tu. Contoh yang kedua, unit nombor 2, negative expression. Nak menjadikan dia sebagai negatif contohnya kan. So tambah dekat sini, kada nanti jadi an kayo, mod kayo.
Masih lagi ending sentence. Semua dia dekat ending sentence lagi. Okay. So tengok yang ketiga pula. Unit yang ketiga. Particle. Okay, particle ni adalah marker. Tengok berapa banyak marker yang ada. N tu semua nouns kan? Kata nama. Ada iga, nen. Okay. Siap. Saya nak kena tandakan supaya nampak. Okay. Sekejap. Okay. So, iga. Nampak Lepas tu ada en dengan nen. Apa dia ni? Ini semua ni adalah berkaitan dengan subjek marker. Rel, hago, eso, kaji. Ni semua ni kalau nampak ada subjek semua kat depan ni kan. Subjek pula, noun. Ada kata nama. Jadi, semua kata nama akan ditandakan dengan marker ini untuk menjadikan dia sebagai apa. Penting kan macam saya kata, bila kita belajar, kemahiran adalah berkaitan dengan memilih marker yang betul untuk setiap kata nama. Alright, itu yang berkaitan dengan nombor 3. Nombor 4. Okay, nombor 4 kalau kita tengok dekat sini berkaitan dengan listing and contrast. Apa maksudnya ni? So kalau katakan ada ayat ni, contohnya, saya pergi sekolah tetapi hujan turun dengan lebat. So ada dua situasi kan, ada dua ayat. Cuma disambungkan dengan kontras tadi. Ataupun listing dan. So ada dua. So kita boleh gunakan untuk menyambungkan dua ayat. Satu ayat yang biasa, kedua tu kontras dia. Okay. Masih lagi menggunakan teknik yang sama. Macam mana maksudnya? Chonen Hakyoe Kayo. Ayat masih sama kan? Ending masih lagi. Ending sentence adalah verb. Jiman. Jiman kan? Yang ini yang disambungkan nanti. Disambungkan untuk menjadikan daripada dua ayat kepada satu ayat. Ayat penyambung. Okay? So itu semuanya adalah dekat ending sentence. Jadi kemahiran, macam saya kata, fokus kepada marker dan juga ending sentence. Time expression. Ini pun adalah untuk marker. Nak menandakan dia sebagai time. Okay? So saya teruskan just untuk bagi sedikit pemahaman lah Buku ni dalam bentuk PDF. Jadi kalau katakan siapa nak pakai, boleh pakai untuk rujukan. Kalau boleh beli buku original dia, sila beli. Okay, yang lain ni pun semua sama. Semuanya berkaitan dengan ending sentence. Kita pernah dengar kan? Anyong haseyo. Seyo ni nampak nombor 7 ni seyo. Semua hujung. Ada seyo. Okay. Dan begitulah. Dua perkara tu yang kita kena fokuskan. Yang pertama adalah marker dan yang kedua ending sentence. Okay.